Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atirah binti Rohaidi A162845 akan membentangkan tugasan yang telah diberikan di bawah kursus Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam, di mana tajuk tugasan saya adalah berkenaan dengan etika profesional teknologi maklumat adab menggunakan mail elektronik. Okey, jadi sebagai permulaan dia, kita tahu etika kehidupan, kejayaan dalam kehidupan seseorang itu dipengaruhi oleh etika yang diamalkan dalam kehidupan seharian dia. Individu yang beretika ini akan melahirkan masyarakat, bangsa dan juga negara yang berdisiplin serta menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Jadi penghayatan kepada falsafah moral dan etika kerja ini amat penting kerana kejayaan sesebuah negara itu terletak pada rakyatnya yang beretika dan berdisiplin. Jadi etika kerja ni perlu ditekankanlah, bukan sahaja etika kerja manusia dengan manusia, tapi etika kerja dengan teknologi maklumat juga sangat penting, perlu ditekankan kerana untuk mendidik pengguna itu menggunakan kemudahan teknologi maklumat itu dengan sewajarnya untuk mengelakkan masalah penyalahgunaan kemudahan penyalahgunaan teknologi itu kepada pengguna lain dan juga kepada diri sendiri. Kepelbagaian aplikasi teknologi maklumat dan juga berlakunya peningkatan dalam penggunaan teknologi maklumat, dia akan menimbulkan pelbagai isu etika lah dalam pelbagai lapisan masyarakat. Jadi etika kerja ni amat dititik beratkan dan juga perlu dijadikan panduan oleh pengguna individu tersebut ataupun kita panggil golongan pekerja, yang juga perlu ditekankan oleh pihak majikan dan juga pengurus. Okey. Sebelum kita nak faham tentang lebih lanjut lagi tentang tajuk ni, kita kena faham apa itu etika, apa itu profesional dan sebagainya kan. Jadi etika menurut Kamus Dewan edisi keempat, dia telah mendefinisikan etika ini sebagai prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu dan sesuatu kumpulan. Definisi etika dari segi bahasa, dia berasal daripada bahasa Inggeris, kita panggil etik, dan bahasa Greek ethos, yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku seseorang individu. Manakala menurut William, etika didefinisikan dari segi istilah, dia merujuk kepada falsafah moral dan pemikiran falsafah, pemikiran berfalsafah, masalah moral dan pertimbangan moral. Jadi Mas Zurah Umar, dia telah merumuskan etika ini adalah sebagai aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia bagi membezakan antara baik dan buruk dalam masyarakat serta membatasi perlakuan baik dan jahat ataupun prinsip serta ukuran asas bagi menentukan tingkah laku yang betul, tingkah laku yang salah atau tingkah laku yang bertanggungjawab. Okey, itu maksud etika. Apa pula maksud profesional? Profesional ni dia bermaksud keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan ilmu, latihan dan juga kepakaran. Jadi etika profesional pula digabungkan, dia merujuk kepada etika sesuatu profession ataupun bidang profesional dia. Jadi etika profesional ini merupakan satu alat kawalan sosial terhadap golongan profesional yang membolehkan organisasi dan masyarakat mengawasi dan menilai tingkah laku mereka dari masa ke semasa. Jadi bila kita simpulkan, etika profesional ini adalah sebagai panduan dan tata cara yang menentukan kualiti moral itu, profesional dan nilai seseorang individu ataupun sesebuah organisasi. Itu maksud etika profesional. Apa pula maksud
teknologi maklumat. Teknologi maklumat ni dia merupakan satu terma yang umum dan meliputi bidang pengajian yang luas. Ia meliputi komputer, rangkaian penggunaan, etika dan sebagainya. Secara umumnya lah, teknologi maklumat ni ialah suatu alat alat utama dalam era maklumat. Jadi alat ini digunakan untuk mencapai, menyimpan dan menyebarkan maklumat, terutamanya maklumat yang berbentuk digital. Jadi teknologi maklumat ni merujuk kepada penggunaan pelbagai bahan dan keupayaan dalam penciptaan, penyimpanan dan penyebaran maklumat. Okey, seterusnya mail elektronik. Okey, web adalah salah satu perkhidmatan yang terdapat di internet. Jadi selain itu terdapat juga perkhidmatan email. Jadi mail elektronik adalah bermaksud email. Dengan email ini kita boleh menghubungi pengguna lain dengan cepat dan juga percuma. Terdapat banyak sangat laman web yang menawarkan perkhidmatan email secara percuma ni. Antaranya kalau kita bisa dengar ialah gmail.com, yahoo.com. Itu antara perkhidmatan email yang menawarkan penggunaan secara percuma, betul tak? Dengan email itu, pengguna boleh menghantar pelbagai maklumat lah yang berbentuk image, video, audio, dokumen dan sebagainya. Dan ini membolehkan email ini menjadi alat komunikasi yang serbaguna. Jadi mail elektronik atau singkatannya adalah email merupakan satu kaedah mengarang, menghantar, menyimpan dan menerima mesej melalui sistem komunikasi elektronik. Ia merupakan satu kaedah komunikasi eksekutif lah yang efektif dalam era globalisasi ini. Mail elektronik ataupun email adalah merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna itu berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk mesej elektronik. Jadi jadi apa sebenarnya etika kerja dengan mail elektronik? Apa kaitan dia? Sebenarnya dia berkaitlah bila kita menggunakan email tu kita kena ada adab, kena ada etika dan garis panduannya sebab kita nak elak daripada penyalahgunaan dari segi penyebaran maklumat kan, melalui email tu hantar maklumat yang tidak salah kan. Jadi kita ada etika-etika dia. Jadi aplikasi mail email ini merupakan satu aplikasi yang perlu diberi penekanan agar tidak disalahgunakan dan pengguna hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab masing-masing terhadap penggunaannya. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi maklumat, komunikasi antarabangsa untuk kemudahan pekerja adalah dilakukan dengan mail elektronik. Okey, ada beberapa etika yang perlu diikutlah dalam menggunakan mail elektronik ini. Etika yang pertama, kita mestilah menggunakan alamat email yang profesional kan. Kebiasaannya dalam sesebuah syarikat ataupun organisasi, ia akan membuat satu email yang khusus untuk syarikat tersebut untuk kegunaan pegawai-pegawai di bawahannya untuk memudahkan komunikasi atas urusan pekerjaan. Jadi bila contohnya syarikat itu tidak menyediakan alamat email contohnya kan. Jadi pekerja boleh menggunakan alamat email yang sendiri tetapi mesti menggunakan alamat email yang profesional. Contohnya menggunakan username yang namanya jelas, bukan nama panggilan. Keduanya mesti masukkan signature di email. Maksudnya dalam ketika nak hantar sesuatu dokumen ataupun maklumat ataupun berkenaan dengan kerja, dia perlu sertakan keterangan diri dia di dalam email itu yang mana mesti menulis nama lengkap, nama syarikat, jabatan, alamat pejabat dan nombor telefon. Dan ketiga, mesti pastikan email itu dikirim ke alamat yang betul. Maknanya di sini atas inisiatif pekerja itu sendiri untuk pastikan double check, maksudnya kena berhati-hati. Yang seterusnya ialah jangan menyapa penerima itu dengan nama sapaan. Maknanya kena secara formal lah, kena rasmi, kena nama, kena ikut cara yang betul. Yang keenam, dengan menulis subjek di email. Maknanya hendaklah menulis perkara yang hendak dibincangkan di ruangan subjek untuk memudahkan penerima email ini mengenal pasti tentang maklumat yang telah disampaikan di email.
Jadi penutupnya lah, kesimpulannya, etika kerja ni dalam menggunakan teknologi maklumat ni juga penting kerana ia dapat membantu pengguna teknologi maklumat untuk mematuhi etika yang telah ditetapkan supaya masalah penyalahgunaan itu tidak berlaku dan juga dapat dielakkan. Oleh itu, pengguna haruslah lebih bertanggungjawab dengan menapis bahan-bahan ataupun maklumat yang ingin disebarkan melalui email kerana kita tahu sifat internet yang sangat terbuka. Hal ini demikian kerana menangani penggunaan internet secara amnya ataupun dan email secara khususnya bukanlah mudah kerana dengan hanya pengetahuan agama, etika ataupun adab yang dapat mengurangkan perbuatan menyalahgunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Itu sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.